Yang Berhormat Menteri Pendidikan untuk menjawab 30 minit. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Seperti mana yang kita tahu, Belanjawan 2021 yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan merupakan satu usaha yang amat penting bagi memelihara kesejahteraan rakyat. Mengambil kira bahawa pendidikan adalah satu pelaburan yang paling penting dalam membina sebuah negara yang berdaya maju dan mampu bersaing di peringkat global, KPM menerima peruntukan terbesar iaitu sebanyak 50.36 bilion ringgit atau 15.6% daripada jumlah keseluruhan cadangan perbelanjaan kerajaan. Daripada jumlah peruntukan tersebut, sebanyak 47.27 bilion atau 93.9% adalah untuk perbelanjaan mengurus dan 3.09 bilion atau 6.1% adalah untuk perbelanjaan pembangunan. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah membahaskan butiran berkaitan Kementerian Pendidikan Malaysia sebentar tadi. Ini termasuklah Yang Berhormat Setio, Yang Berhormat Batu Kawan, Yang Berhormat Beaufort, Yang Berhormat Kinabatangan, Yang Berhormat Sekijang, Yang Berhormat Kelang, Yang Berhormat Libaran, Yang Berhormat Tampin, Yang Berhormat Setiawangsa, Yang Berhormat Simpang Renggam, Yang Berhormat Jempol, Yang Berhormat Kulai, Yang Berhormat Langkawi, Yang Berhormat Bukit Gantang, Yang Berhormat Padang Terap, dan Yang Berhormat Tanjung Manis. Pertama sekali saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan sebentar tadi, dan seperti mana yang kita sedia maklum, saya hanya mempunyai 30 minit untuk menjawab persoalan tersebut. Telah banyak persoalan berkaitan dasar yang telah saya jawab di peringkat penggolongan di peringkat dasar tempoh hari. Namun ada beberapa perkara dasar yang disentuh dalam perbahasan kali ini yang saya rasakan perlu diberi penekanan penting, khususnya berkaitan dengan dasar kurikulum kita. Yang Berhormat Langkawi menyentuh berkaitan dengan kaedah yang kita gunakan dalam pendidikan. Ada beberapa lagi yang berhormat yang menyatakan bahawa kaedah yang kita gunakan mesti mengambil kira perkembangan semasa, mesti mengambil kira situasi penggunaan teknologi dan sebagainya. Dan inilah antara perkara-perkara yang sentiasa diberi penekanan oleh Kementerian Pendidikan dalam konteks memastikan bahawa usaha-usaha yang dilaksanakan ini mengambil kira perkembangan teknologi dan mengambil kira digitalisasi di dalam Kementerian Pendidikan di semua peringkat, termasuklah di sekolah melibatkan guru, murid dan pelajar. Perkara ini adalah terkandung dalam beberapa butiran dalam Belanjawan 2021. Pertama sekali di bawah butiran 010500 yang ramai ahli-ahli yang berhormat menyentuh mengenai butiran 010500 berkaitan dengan teknologi maklumat. Dalam konteks ini, kerajaan akan menaik taraf capaian internet sekolah dengan capaian berkelajuan 30 hingga 100 Mbps kepada 100 hingga 800 Mbps melalui rangkaian bersepadu sektor awam MyGovNet yang disediakan oleh Mampu bermula pada pertengahan tahun 2021. Ada yang berhormat tadi menyentuh berkaitan dengan sambungan internet di kawasan-kawasan luar bandar, khususnya di Sabah dan Sarawak dan di kawasan pedalaman di Semenanjung. Perkara ini telah saya sentuh sebelum ini bahawa hampir di semua sekolah telah ada sambungan internet, dan untuk sekolah-sekolah yang tidak dapat disambung kepada jalur lebar, maka sekolah-sekolah ini akan disambung melalui WeSat, dan semua sekolah yang masih belum mendapat sambungan ini akan dapat disambung dijangkakan pada bulan Februari 2021. Itu berkaitan dengan pertanyaan berkaitan dengan teknologi maklumat. Berada juga yang menyentuh berkaitan dengan apakah kerangka dasar KPM dalam usaha mengambil kira perkembangan semasa, mengambil kira keadaan COVID-19, mengambil kira keadaan bahawa pelajar-pelajar tidak dapat ke sekolah. Dan inilah antara perkara yang KPM sedang rangka di bawah dasar digitalisasi untuk melihat
infrastruktur yang ada untuk melihat apakah aplikasi-aplikasi yang boleh digunakan dan untuk memastikan bahawa usaha-usaha menyeluruh dibuat. Jadi perkara ini mengambil sedikit masa kerana sewaktu berlakunya COVID-19 ini kita tidak menjangka bahawa keadaan tersebut akan berlaku. Jadi pada waktu itu kita gunakan apa-apa sahaja sumber yang ada bagi membolehkan supaya kita dapat memastikan pelajar-pelajar dapat terus mengikuti pembelajaran mereka di rumah melalui pelbagai kaedah. Dalam bajet 2021 diumumkan bahawa dalam usaha untuk memastikan kesalihubungan sekolah dalam konteks jalur lebar, maka 500 juta telah diperuntukkan di bawah inisiatif digital negara, jendela di bawah KKMM. Ini akan melibatkan sekurang-kurangnya 430 buah sekolah di seluruh negara. KPM juga telah diberikan satu peruntukan oleh GLC melalui projek rintis pemberian komputer riba kepada 150,000 murid di 500 buah sekolah, dan ini dilaksanakan melalui Yayasan Hasanah. Selain itu juga, kita juga dalam bajet 2021 mendapat peruntukan di bawah 01800 bahagian teknologi pendidikan untuk kajian baseline infrastruktur ICT. Apabila kita ingin laksanakan pendigitalan di peringkat sekolah, kita dapati kita tidak mempunyai data-data yang lengkap tentang kemudahan ICT secara keseluruhannya di sekolah. Apa yang berlaku, ada sekolah yang mungkin tidak menerima peruntukan daripada kerajaan tetapi telah menerima sumbangan laptop dan sebagainya daripada GLC, daripada NGO dan sebagainya. Kita ingin melihat apakah status keadaan di setiap buah sekolah. Jadi alhamdulillah dalam bajet 2021 kita menerima peruntukan tersebut, dan juga kita akan terus melaksanakan penggantian peralatan ICT di bawah butiran 010500 untuk teknologi maklumat. Selain daripada itu, kita juga akan melakukan penambahbaikan dalam konteks kandungan bahan-bahan untuk dimasukkan dalam pelantar delima yang disebut oleh Yang Berhormat Simpan Renggam tadi. Berapakah kos yang kita tanggung untuk membangunkan delima? Untuk tahun ini tidak ada kos, dan dalam belanjawan tahun depan ada dalam sekitar lebih sikit daripada RM1 juta untuk tujuan tersebut. Itu untuk delima. Seterusnya, sekejap, saya ingin menjawab apa yang ditanyakan oleh Yang Berhormat Simpan Renggam juga berkaitan dengan apa yang disebut tadi Radius One, berkaitan dengan TV pendidikan. Untuk makluman yang Berhormat Simpan Renggam, seperti mana saya jelaskan dalam penggulungan peringkat dasar tempoh hari, pada waktu itu masih ada 79 video yang masih belum direkodkan. Sekarang semuanya telah direkodkan, dan saya mempunyai data-data lengkap berkaitan dengan hal ini, yang mana di peringkat suntingan ada 383, di peringkat tayang kaji ada 29, di peringkat pembetulan ada 191, di peringkat lulus SME ada 29, di peringkat lulus master ada 29, di peringkat ingest TVP ada 72, di peringkat packaging TVP ada 12, di peringkat ingest RTM ada 3, di peringkat lulus tayang ada 9, dan 43 telah ditayang. Itu adalah berkaitan pertanyaan Yang Berhormat Simpang Renggam mengenai apa yang disebutkan tadi TV pendidikan. Silakan. Yang Berhormat Menteri, saya amat terkejut dengan peruntukan yang akan diberikan kepada Delima sebanyak 1 juta lebih, di mana kalau saya yakin semua boleh pergi ke laman web Delima, ia hanya gateway umpama Google search untuk pergi kepada pautan-pautan yang lain. Jadi ini satu jumlah yang besar diperuntukkan hanya untuk membina laman web yang boleh dilakukan secara percuma secara dalaman. Yang keduanya, soalan berkaitan dengan perisian yang telah dibina oleh KPM, yang telah ditempatkan di Frog VLE. Kenapa masih berada di Frog VLE dan bukan di Delima? Sepatutnya kita mengambil balik kerana ia milik KPM. Dan yang ketiganya, saya rasa Radius One merupakan syarikat yang luar biasa. Kita tanya tak sampai sebulan, mereka tak siap 700 lebih. Tapi hari ini telah siap kesemuanya.
Ini sungguh luar biasa. Saya rasa pertama kali syarikat production house boleh siapkan 700 lebih dalam tempoh kurang sebulan. Ini amat luar biasa. Persoalan yang kita risaukan, ibu bapa risaukan, guru risaukan, kualiti yang disiapkan dalam 6 bulan tak boleh siap, tetapi dalam kurang sebulan boleh siapkan 700 lebih. Ini amat luar biasa. Terima kasih. Sila Menteri. Hormat, saya nak betulkan sedikit. Bukan tidak siap keseluruhan 700 dalam tempoh tersebut. Seperti mana saya kata tadi, semuanya dah siap kecuali 79 pada waktu itu di peringkat akhir. Jadi yang 79 ni dah siap. So maknanya secara keseluruhan penggambaran telah diadakan untuk kesemua 800 ya. Jadi yang berhormat, berkaitan dengan yang lain itu telah saya jelaskan tadi bahawa apa yang disebut tadi sewaktu saya sebut tempoh hari masih ada di peringkat-peringkat tertentu dan syarikat ini telah menyelesaikannya. Jadi saya rasa saya tak nak drag perbincangan ini terlalu panjang kerana ia yang jelas dilaksanakan melalui tata cara tertentu. Jadi ianya merupakan usaha kementerian pada waktu itu untuk memastikan kita dapat menyediakan satu kemudahan TV pendidikan untuk anak-anak kita dalam tempoh yang cukup kritikal. Dalam tempoh yang cukup singkat. Yang berhormat perlu ingat bahawa sewaktu kita perkenalkan TV pendidikan waktu itu, telesterial TV pendidikan dah tak ada. TV pendidikan hanya datang dari internet sahaja. Maka kita mengambil keputusan mencari jalan. Apakah kaedah yang ingin dilaksanakan? Itulah kita berusaha dengan pelbagai pihak berkaitan dengan hal ini. Jadi saya rasa itu berkaitan dengan teknologi saya sentuh sedikit sebanyak. Ramai ahli-ahli yang berhormat tadi bertanyakan tentang sekolah daif. Ya, yang berhormat Kulai ada sentuh sekolah daif. Yang berhormat Kim Nabatangan ada sentuh Jempol, ada sentuh Beaufort, ada sentuh berkaitan dengan sekolah daif. Menteri, ya. Saya rasa ada soalan yang tak dijawab tadi berkaitan fraud VLE Okey. dan juga soalan bayaran yang dibayar bernilai $1 billion lebih kepada YTL itu. So, berkaitan dengan fraud VLE, saya lupa nak jawab tadi. Berkaitan dengan fraud VLE tersebut, apa yang berlaku adalah masih ada sewaktu kontrak tamat di zaman yang berhormat Simpan Renggam. Ya, kalau yang berhormat ingat, masa kontrak itu tamat, masih ada penangguhan bayaran tertunggak yang masih belum dibayar. Sebab itulah kita tidak dibenarkan akses kepada sistem tersebut. Ini yang berhormat Simpan Renggam pun tahu. Zaman yang berhormat, jumlah tersebut masih belum dibayar, masih ada pertelingkahan berkaitan jumlah tersebut, maka aksesnya disekat. Itulah jawapan berkaitan dengan apa yang disebut. Dah setahun, saya rasa hampir setahun lah ya, saya. Itu yang berhormat ada 22 bulan pun tak selesai, saya baru berapa bulan. So bagi masa saya sikit, kita selesaikan. Kalau yang berhormat nak bayar lain cerita. Okey. Yang satu lagi berkaitan, saya boleh move to sekolah daif ya. Sekolah daif tadi ramai yang bertanya tentang sekolah daif. Tanjung Manis pun ada tanya sekolah daif. Macam mana? Tanjung Manis pun ada tanya tadi. Tanjung Manis ada tanya sekolah daif. Banyak sahabat-sahabat kita tanya sekolah daif tadi. Okay, saya ingin jelaskan butiran-butiran yang Berhormat Kulai bertanya di bawah butiran mana sekolah daif ini diletakkan. Saya sebutkan di sini bahawa di bawah butiran 00102 rendah akademik, di bawah butiran 00201 menengah akademik, di bawah butiran 03700 program luar bandar Sabah dan Sarawak, di bawah butiran 03504 ubah suai naik taraf sokongan pendidikan, di bawah butiran 01300 pendidikan khas, dan di bawah butiran 00800 rumah guru. Itu merupakan butiran-butiran yang berkait dengan sekolah daif di seluruh negara. Silakan, Abi. Saya hanya nak minta Yang Berhormat Menteri Kenang untuklah beri jawapan bertulis di mana setiap butiran berapa peruntukan yang diadakan. Itu saja. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Okey. Yang Berhormat Menteri, dalam soalan sekolah daif, adakah kerajaan ataupun kementerian bercadang untuk membuat butiran khas untuk sekolah daif ini? Sebab bagi negeri Sabah, sekolah-sekolah daif ini terlalu banyak dan peruntukannya begitu payah untuk dapatkan. Supaya ada pemantauan dan ada penilaian dan ada harapan bila dia akan dapat diselesaikan. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, sikit je lah daripada Sibuti.
Saya nak tanya dengan Yang Berhormat Menteri Kanan, adakah pengumuman berkenaan tentang telaga tiup yang pada peringkat dasar 120 juta tu termasuk di dalam pelaksanaan sekolah daif? Kerana saya dapati perbezaan belanjawan 2020 dan juga 21 ini butiran berkenaan tentang penyelenggaraan genset, telaga tiup dan juga solar hybrid ni dah tak ada di dalam belanjawan 2021. Adakah isu berkenaan tentang solar hybrid ini telah diselesaikan dan juga mengapa telaga tiup ini diguna pakai untuk pelaksanaan penyelesaian masalah air di sekolah-sekolah? Sila Menteri. Berkaitan yang Berhormat Kulai, saya akan berikan secara bertulis detail tersebut. Berkaitan apa yang ditanyakan oleh Yang Berhormat Tuaran, kenapakah tidak ada butiran satu saja, ya, itu merupakan satu cadangan yang baik, dan inilah antara perkara kita sedang lihat bagaimanakah kita boleh tambah baik keadaan ataupun kaedah yang kita boleh laksanakan dalam konteks butiran-butiran ini. Namun dalam keadaan tertentu ada historical facts, ada ceritanya di mana kadang-kadang projek ini dimasukkan dalam butiran tersebut dan sekarang ini masih berjalan. So, kemudian ditambah butiran projek baru dalam butiran lain yang masih berjalan. Sebab itu dia jadi banyak butiran. Ya. Yang Berhormat Tuaran, berkaitan Yang Berhormat Sibuti, sekolah peruntukan untuk membina telaga tiup ada, ya, peruntukan untuk membina telaga tiup ada di dalam RMK, dalam belanjawan 2021, di mana kos projek adalah sebanyak 120.11 juta. Saya akan perincikan butiran, ya, ada all the details dengan saya, dan juga siling peruntukan adalah sebanyak 18.4 juta, melibatkan 184 buah sekolah, iaitu 30 buah sekolah di Sarawak, 154 buah sekolah di Sabah. Okay, telaga tiup ini saya nak ceritakan sedikit, since Yang Berhormat Sibuti bertanyakan keperluan telaga tiup. Ada keadaan di mana sekolah-sekolah ini tidak mendapat akses air melalui pipe-pipe yang disalurkan oleh pihak berkuasa tempatan. Ya, oleh yang demikian terpaksa diadakan telaga tiup ini bagi membolehkan sekolah-sekolah yang tidak mendapat air daripada yang disediakan oleh kerajaan negeri atau pihak berkuasa tempatan ini mendapat air. Kadang-kadang ada situasi di mana pipe-nya ada, pipe yang disalurkan oleh pihak kerajaan ada, tapi tekanan air tidak ada. Apa yang berlaku, buka pipe-nya tidak keluar air, ya. Oleh yang demikian diusahakan projek-projek telaga tiup, dan kebanyakan projek-projek telaga tiup di negeri Sabah, di negeri Sarawak, di negeri Sarawak telah selesai dan sekarang ini ada di bawah butiran penyelenggaraan. Jadi ada untuk telaga tiup ini ada dua butiran. Ya, butiran pertama sekali adalah butiran untuk pembangunan telaga tiup yang diumumkan, dan juga butiran apabila dah siap ianya akan berada di bawah butiran penyelenggaraan. Jadi ada dua butiran tersebut, Yang Berhormat Sibuti. Dan juga dalam keadaan sekarang ini juga apa yang kita dapati, ada telaga-telaga tiup yang kita usahakan sebelum ini tidak terlalu dalam dan airnya tidak bersih. Maka dalam usaha baru di mana telaga-telaga tiup ini akan dibuat, pembinaan baru ini akan menggunakan teknologi yang lebih baik, di mana kedalamannya akan ditingkatkan supaya air-air yang lebih bersih dapat dibekalkan kepada sekolah-sekolah. Jadi saya teruskan berkaitan persoalan yang ditanyakan oleh Yang Berhormat Kulai tadi. Saya bercakap tentang sekolah daif ini, Yang Berhormat Kulai tanya mengapa kosnya berbeza. Ya, Yang Berhormat Kulai mengambil kiraan. Betul kalau kiraan tersebut berdasarkan jumlah ini, berdasarkan jumlah sekolah, sebagaimana yang disebut tadi, untuk tahun 2016 hingga tahun 2020, ya, di bawah RMK ke-11, ya, ada terlibat ada 773 buah sekolah, ya, di mana kosnya 3.055 bilion. Dan apa yang ditekankan oleh Yang Berhormat Kulai tadi, kenapa kosnya berbeza? Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, perbezaan kos ini disebabkan oleh perbezaan skop. Ya, ada keadaan di mana sekolah-sekolah ini tak digantikan sepenuhnya, dibuat sedikit pembinaan, tetapi ada sekolah yang diganti baru. Gantian baru ini kosnya tinggi berbanding dengan biasa, dan kos-kos ini telah diperakukan oleh JKR. Jadi tidak ada usaha untuk saja-saja nak inflate kos. This is professionally done menggunakan maklumat-maklumat yang diberikan oleh JKR, bagaimanakah kosnya, termasuklah lokasi sekolah.
Kadang-kadang sekolah yang ada ini walaupun di bandarnya kos dia mungkin rendah, tetapi apabila nak bawa bahan-bahan binaan ke kawasan luar bandar ni kos dia akan tinggi. Sebab itu di peringkat kementerian saya sedar tadi ahli-ahli yang berhormat ramai yang menyentuh tentang pembinaan sekolah daif ni, ada yang kata lambat, ada yang kata peruntukan dah ada tapi masih belum dibina, ada yang kata kenapa tidak dilaksanakan. Saya ingin menyentuh perkara ini sedikit mendalam, ya. Penekanan yang saya berikan pada pihak kementerian adalah kita lihat semua, kita buat satu stock take, kita lihat apakah keadaannya, apakah masalahnya, dan yang berhormat Kinabatangan tadi berceritakan mengapakah KPM tidak berbincang dengan kerajaan negeri. Sebab itu pihak KPM pada hari ini akan berbincang secara langsung dengan kerajaan negeri dalam konteks pembinaan sekolah daif ini, khususnya berkaitan dengan tanah. Dia kadang-kadang nak buat sekolah daif ini nampak mudah, peruntukannya dah ada, kita nak pergi masuk tanah ni tanah orang. Jadi bila tanah itu bukan milik kerajaan, maka kita tak boleh bina satu struktur bangunan di atas tanah tersebut. Tapi saya dah minta pihak kementerian senaraikan apakah isu-isunya, dan insya-Allah 2021 kita akan tangani isu ini dengan lebih cepat, dengan lebih cekap supaya sekolah-sekolah ini dapat dibina. Terima kasih Yang Berhormat. Bijak. Yang Berhormat. Menteri bijak. Yang Berhormat Menteri, adakah Yang Berhormat sedar bahawa terdapat masih banyak lagi sekolah-sekolah di Sabah yang tidak mempunyai land title? Tidak mempunyai land title dan oleh sebab itu dia tidak ada DP. Tidak DP sebab itu dia tidak boleh keluar OC. Dan oleh sebab sekolah ini dikira dianggap sebagai tidak selamat. Dan bagaimana, sampai bilakah keadaan ini berterusan dan sampai apa langkah-langkah yang akan diambil untuk pastikan supaya dapat diatasi? Terima kasih. Yang Berhormat, satu lagi. Okey, ya, Yang Berhormat, pada tahun 2005 yang lalu, Menteri Pendidikan pada waktu itu, Yang Berhormat Pak Gong, dia ada menggunakan satu sistem di mana sejumlah 5 juta telah diberi kebenaran kepada Jabatan Pendidikan Negeri untuk Kementerian Jabatan Pendidikan Negeri Sabah itu untuk membina, untuk menggunakan wang tersebut untuk tujuan-tujuan pembangunan infrastruktur pendidikan. Adakah sistem ini masih berterusan, dan adakah kalau dia berterusan, bolehkah sistem ini digunakan dengan nilai tambah mungkin 10 juta ke 15 juta agar pembinaan sekolah daif ini akan dapat lebih cepat dan teratur? Terima kasih. Saya putatan. Terima kasih. Pertama Yang Berhormat Tuaran, ini Yang Berhormat Tuaran, itu yang saya sebut tadi, isu land tadi, land titles. Kami sedar di peringkat kementerian ada beribu lagi tanah di mana sekolah itu duduk tetapi land title-nya masih belum ada bersama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebab itu saya kata tadi, dalam peruntukan tahun ini saja kita dapat satu jumlah peruntukan yang besar untuk memastikan usaha-usaha kita kata pemutihan land title ini dapat dilaksanakan. Bukan tahun ini, tahun 2021 untuk pemutihan tanah-tanah yang mana menjadi tapak sekolah di seluruh negara. Ini merupakan satu isu. Seperti mana saya sebut tadi, selagi tak selesai land title, kita tak boleh buat. Kita tak boleh spend sebarang DE di atas tanah tersebut. Jadi itu merupakan perkara yang kami di peringkat kementerian sedang tekankan. Menjawab tentang Yang Berhormat Putatan berkaitan dengan apakah kita nak lihat kaedah mekanisme lain. Seperti mana saya sebut tadi, kami mengambil pendekatan bahawa segala perbelanjaan ini perlu, penyelenggaraan dan pembangunan ini perlu dibelanjakan secepat mungkin. Sebab itu saya dah minta supaya pihak kementerian melihat di mana saja birokrasi yang ada yang kita boleh pendekkan supaya tahun 2021 we start fresh. Sebarang peruntukan ini dapat disalurkan dengan cekap. Masuk je tahun, kita dah tahu penyelenggaraan di sekolah mana yang akan dilaksanakan, maka kita akan laksanakan. Dalam konteks penyelenggaraan ini, ramai ahli-ahli yang berhormat menyentuh mengenai penyelenggaraan di kawasan masing-masing. Ramai sentuh penyelenggaraan di kawasan masing-masing. Ada sekolah yang teruk, ada sekolah yang tidak diselenggara dan sebagainya. Dan insya-Allah seperti mana saya tekankan tadi, bahawa inilah merupakan antara pendekanan kita dalam konteks pelaksanaan 2021 nanti. Seterusnya saya ingin menyentuh Menteri, satu saja. Silakan. Menteri, terima kasih Menteri. Saya difahamkan bahawa Yang Berhormat Segamat
akan mengemukakan satu permintaan kepada Yang Berhormat Pagoh memohon supaya peruntukan ataupun jumlah wang yang diagihkan untuk sekolah-sekolah Tamil dan sekolah Cina itu akan diminta dinaikkan semula. Adakah perkara itu telah berlaku, telah dibincangkan? Dan sekolah-sekolah agama dan sekolah-sekolah membalik juga. Peruntukan-peruntukan itu dinaikkan. Sama ada Yang Berhormat Segamat telah pun membincangkan perkara ini dan telah membuat permohonan permintaan tersebut. Terima kasih. Saya selalu ya. Ini isu penyelenggaraan ini merupakan satu perkara yang ramai sentuh tadi. Izinkan saya jelaskan ya isu ini satu persatu. Pertamanya tadi Yang Berhormat Jelutong kata kami tak bagi. Itu tak betul Yang Berhormat. Saya selesai sahaja penggulungan, pegawai saya telah serahkan kepada pihak Parlimen dan telah diuploadkan dalam website Parlimen. Ya, seperti mana saya janjikan. Telah diterima. Okay. Terima kasih. Jadi itu kami telus, ya, kami telus dalam apa jua yang kita ingin laksanakan, kita telus dalam konteks ini. Yang kedua, saya ingin menyentuh, ada yang tanya di manakah letaknya peruntukan penyelenggaraan ini, di bawah butiran manakah peruntukan penyelenggaraan ini, termasuklah YB Kulai ada menyentuh ya. Untuk maklumat ahli yang berhormat, 600 juta daripada keseluruhannya 800 juta ya. 600 juta daripada peruntukan ini diletakkan di bawah butiran pembangunan P03504 ubah suai naik taraf sokongan pendidikan. Itu ada 600 juta di bawah pembangunan. Kemudian ada 200 juta di bawah butiran bekalan B010200 pengurusan keuangan dan akaun OA20 ada di bawah butiran tersebut ahli yang berhormat. Jadi silakan. Siran di sini ya. Baru-baru ini sebuah sekolah pedalaman di pedalaman negeri Sarawak, yaitu sekolah yang dinamakan SK Temong, telah mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Dalam mana sekolah, saya repeat, sekolah pedalaman telah memenangi anugerah Best Film di festival dan sinema di Alvorada di Brazil. Jadi soalan saya, adakah kementerian bersedia untuk memberi insentif khusus kepada pelajar-pelajar ini, dan kalau boleh pertimbangkanlah untuk memberi scholarship kepada mereka, kerana pelajar-pelajar ini tahun 5 sudah dapat mengharum nama negara di persada dunia. Dan mereka yang I want to inform here, pelajar-pelajar ini Magres, seorang Bidayah. Yang keduanya Nabiatul, seorang Melayu. Jadi di sekolah pedalaman di Sarawak pun sudah perkataan perpaduan itu amat erat sekali. Jadi Menteri tolong menjawab. Serian, Serian cakap, saya sentuh sedikit Serian dan juga apa yang disebut oleh Yang Berhormat Sekijang tadi, seingat saya berkaitan dengan penglibatan pelajar-pelajar ke luar negara. Kita memang ada peruntukan untuk penglibatan pelajar-pelajar ke luar negara dalam program-program yang melibatkan KPM. Ya, ada program-program yang KPM memang hantar pelajar-pelajar ini, maka sekiranya pelajar-pelajar tersebut masuk dalam program tersebut dan ianya kita akan gunakan daripada peruntukan-peruntukan tersebut. Ini termasuklah program-program atau pertandingan-pertandingan sukan yang melibatkan pelajar-pelajar, khususnya pelajar-pelajar di sekolah menengah, di sekolah sukan seluruh negara. Dan apa yang disebut oleh Yang Berhormat Serian tadi berkaitan dengan pelajar-pelajar yang menerima anugerah-anugerah antarabangsa ini, apa yang kementerian laksanakan adalah untuk melihat potensi setiap pelajar kita. Kadang-kadang mereka berada di luar bandar, ya tiba-tiba kita dapat tahu anak ini cukup hebat, ya cukup mempunyai satu kebolehan yang hebat. Dan inilah antara perkara-perkara yang kami di peringkat kementerian akan lihat tentang bagaimanakah kita dapat membantu supaya potensi anak-anak ini dapat dioptimumkan. Ya, terima kasih Yang Berhormat Serian. Saya kembali balik kepada penceritaan berkaitan dengan penyelenggaraan tadi. Saya tak ada masa dah. Sedikit Menteri, dah. Sedikit. Belum menjelaskan isu sekolah Tamil. Saya nak jelaskan. Ya, saya mohon
Tuan Yang Dipertua, bagi sedikit ya isu penyelenggaraan. Tadi ramai sahabat-sahabat kita tanya. Pertama sekali, seperti mana saya jelaskan, penyelenggaraan di peringkat dasar, saya dah jelaskan secara menyeluruh bahawa apabila kita bercakap tentang sekolah ini, dia ada dua. Dalam konteks pertama, sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. Di bawah Akta Pendidikan, kerajaan bertanggungjawab menyelenggara sekolah kerajaan. Okay? Dan kerajaan boleh membantu sekolah bantuan kerajaan. Itu asas dia. Sebab itu, apa yang kita lihat, apabila berlaku COVID-19, saya banyak turun ke bawah. Lebih daripada dalam satu tempoh yang singkat, lebih daripada 100 buah sekolah saya telah melawat. Di Sabah khususnya, banyak masa. Kita lihat bahawa sekolah-sekolah ini ketinggalan dalam konteks penyelenggaraan. Cukup ketinggalan. Jadi kami balik ke kementerian berbincang, bagaimanakah benda ini boleh terjadi? Dan bila kita kata sekolah ini tidak diselenggara, sekolah ini tidak diselenggara dan sebagainya, bagaimanakah ini boleh terjadi? Sebab itu kita kata peruntukan penyelenggaraan ini dengan jumlah sekolah lebih daripada 10,000 buah sekolah memang tak cukup. Ya. Tapi kita nak tengok bagaimanakah cara terbaik. Cara terbaik. Sebab apa? Sekolah ini, tak kiralah sekolah apa pun, ini sekolah anak-anak kita. Saya tanya sahabat-sahabat kita tadi bercakap tentang anak-anak pelajar India sebagai contoh. Tahu tak yang berhormat, 37% ya, pelajar-pelajar sekolah kebangsaan, pelajar-pelajar India, anak-anak kita ini berada di sekolah kebangsaan. Kita tak ada nak mendiskriminasi mana-mana pihak. Apa yang kami laksanakan adalah apabila berbincang dengan pegawai, pegawai kata keadaannya apabila peruntukan ini tidak diagihkan secara proporsionate. Maknanya jumlah agihan ini tak mengambil kira sekolah. Kita klusterkan ikut kategori seperti mana yang Berhormat sebut tadi, sekolah SJKT, SJKC, sekolah mubalih dan sebagainya. Itu ikut kategori dan tidak mengambil kira jumlah sekolah. Jadi ada sekolah yang dapat banyak, ada sekolah yang dapat sedikit. Dan paling sedikit puratanya dapat adalah sekolah kebangsaan. Sebab itu dalam asas yang digunakan ini, kami tak ambil kira apa-apa. Apa yang kami ambil kira adalah berapakah jumlah sekolah yang ada. Dan apakah sekolah ini sekolah kebangsaan ataupun sekolah bantuan kerajaan. Kalau sekolah itu kita ambil jumlah peruntukan, saya dah tunjukkan diagram itu tadi ya, yang kita ada 800 juta, 750 penyelenggaraan, 50 untuk naik taraf dewan ya. 750 penyelenggaraan ini 620 juta untuk sekolah. 50 juta untuk bukan sekolah. Bukan sekolah ni banyak. Kita akan bagi sikit je. Tahun ini kita nak selesaikan sekolah ya. Tahun depan PPD, JPN dan sebagainya 50 juta. Cerun, ada sekolah yang memerlukan perhatian untuk cerun ini 50 juta dan peruntukan tambahan kritikal 30 juta. Itu penjelasan. So 620 juta ini kita bagi dengan semua sekolah yang ada di Malaysia. Semua sekolah. Berapa purata yang kita dapat dan itulah purata sekolah. Seluruh kalau kita ambil as if 620 juta bagi semua sekolah, we get one single purata. Kemudian daripada jumlah itu kita kali 90% sebab sekolah bantuan kerajaan kami boleh bagi bantuan tapi KPM tidak bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyelenggara. Dia tumpuan adalah kepada sekolah kerajaan. Sebab itu kita ambil 90% kali dengan average tersebut dan kita dapat satu figure. Ini adalah number untuk sekolah bantuan kerajaan. Kita ambil nombor tersebut, kita kalikan dengan sekolah bantuan kerajaan dan mengikut kategori yang ada. Jadi saya nak jelaskan kepada ahli-ahli yang berhormat. Sikit Menteri. Menteri, boleh saya bagi berapa 5 minit ni? Okey. 5 minit. Menteri, sikit ya. Mohon terima kasih Speaker, terima kasih Menteri yang begitu prihatin soal anak-anak yang belajar di pendalaman. Saya nak bertanya Menteri, mungkin belum jawab, soal makanan tambahan RMT yang telah pun ditambah peruntukan dan sebagainya. Penggunaan susu tadi itu mungkin kesesuaian bagaimana susu ni boleh sampai ke pendalaman. Ada kesesuaian susu ni tak tahan lama, tak sejuk bekunya tak ada dan sebagainya, sampai kepada anak-anak ni dah ceret-beret susu masam dan sebagainya. Jadi ini langkah yang alternatif daripada susu ni apa? Vitamin ke dan sebagainya, makanan apa lain lah selain boleh menggantikan susu untuk sekolah pendalaman. Terima kasih. Saya jempol. Menteri, Jempol sekejap lagi ya, saya jawab jempol. Saya habiskan dulu. Okey, silakan. Terima kasih Menteri Mengurusi. Saya nak balik ke isu formula yang dikemukakan oleh Menteri tadi dan saya terima baik, saya understand the logic behind it. Tapi masalah di sini ya Menteri ialah kebanyakan daripada anak-anak murid yang pergi ke sekolah Tamil sebenarnya adalah anak-anak miskin. So kalau kita nak membasmikan kemiskinan di kalangan orang India, maka sekolah
mesti naik taraf. So itu merupakan satu prerequisite untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sama dengan orang asli juga dan sama dengan sekolah daib dan sebagainya. So oleh kerana itu saya fikir formula itu untuk masyarakat yang miskin harus ditukar sikit supaya kita tidak pinggirkan mereka daripada arus development Malaysia. Kelang, ya. Sila. Muhammad Kelang, ini saya nak jelaskan Yang Berhormat. You got the point there. Apa yang kami buat, bila kita tengok tadi, okey, saya bagi contoh ya, sekolah kerajaan, ya, sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah asrama penuh akan dapat 477 juta. Kemudian SJKC, both SBK dan kerajaan akan dapat 74.07 juta. Ini peningkatan juga ya. SJKT 29.98 juta. Tapi kita letakkan satu lagi pool 30 juta. Kalau saya Yang Berhormat ingat, ada satu pool kat depan ni, 30 juta peruntukan kritikal. Sekiranya katakanlah SJKT peruntukannya dah habis, dah sampai ceilingnya, tapi ada satu keperluan mendesak, maka kita masih ada pool. Sebab itu saya kata tadi, kita be very frank, kita nak pastikan kita address semua pihak, semua ini adalah anak-anak kita. So I want you, all of you to be with us dengan izin Tuan Yang Dipertua, supaya melihat ini merupakan satu pembaharuan. Bukan untuk apa? Untuk memastikan anak-anak kita mendapat yang terbaik. Jadi saya nak sentuh. Menteri, we are with you on this matter. Tapi yang soal tu, we need fairness. We need proportional support. Dan As I said, kalau these tak are poor children who need help. Yep. Kalau tak cukup, Yang Berhormat, ada that bit. Kemudian saya nak jawab berkaitan apa yang ditanya oleh Yang Berhormat Jemput. Ramai yang tanya tadi berkaitan dengan bantuan makanan dan sebagainya. Antaranya adalah peningkatan rancangan makanan tambahan. Kalau dahulu susu ni kita bagi 2 kali sehari sahaja. Sekarang ini dalam peruntukan untuk belanjawan 2021, susu ini kita bagi sepanjang 5 hari persekolahan untuk pelajar-pelajar yang layak. Tapi saya bersetuju dengan Yang Berhormat Jempol bahawa apabila kita bagi susu ni kemudian timbul isu penyimpanannya tidak ada, susu rosak dan sebagainya, apakah makanan-makanan yang bernutrisi lain yang boleh kita pertimbangkan? Itu merupakan antara perkara yang dalam perhatian pihak KPM. Kita sedang melihat apakah yang terbaik dan kita berbincang dengan KKM apakah yang kita boleh lihat, supaya kadang-kadang ada yang tak boleh susu dan sebagainya. Kita cuba lihat, tak apa yang penting, the bottom line is, dengan izin, adalah anak-anak kita ke sekolah mendapat nutrisi yang baik demi untuk pembangunan fizikal dan mental mereka. Last kali Yang Berhormat tadi ada menyentuh berkaitan dengan IPG, sama ada adakah terdapat mana-mana IPG akan ditutup. Untuk makluman Yang Berhormat Kuala Krai, tidak ada mana-mana IPG yang akan ditutup, dan yang ada hanyalah coexist yang kita wujudkan bersama dengan college vocational dan sebagainya. Ada 5 buah, tidak ada yang akan ditutup. Dan apa yang kami laksanakan di peringkat kementerian adalah untuk memastikan IPG ini dilihat sebagai sebuah institusi premium yang melahirkan guru-guru hebat yang dapat menyumbang kepada pembangunan anak-anak kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Paling berhormat, masalah ialah bahawa wang sejumlah ringgit Malaysia 47,939,700 untuk kepala B63. Anggaran perbelanjaan mengurus 2021, jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju kepala B63, jadi sebahagian daripada jadual. Masalah ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P63, anggaran perbelanjaan pembangunan 2021 hendaklah diluluskan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju perbelanjaan di bawah kepala P63 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Kementerian Pengajian Tinggi. Kepala bekalan B64 dan kepala pembangunan P64 di bawah Kementerian Pengajian Tinggi terbuka untuk dibahas sekarang. Sebelum tu saya jemput ya, ada usul. Sila. Sila, usul. Yang Dipertua, tanpa mengambil kira
usul Peraturan Mesyuarat 12.1 terdahulu, iaitu Khamis 5 November 2020, dan mengikut Peraturan Mesyuarat 12.1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga diputuskan rang Undang-Undang Perbekalan 2021 dan usul anggaran pembangunan 2021. Dan selepas itu, Majlis Mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Rabu 16 Disember 2020. Dia menyokong. Baik, mohon menyokong. Terima kasih. Ahli-ahli berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi adalah disetujukan. Ahli-ahli bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak, lebih suara bersetuju. Usul disetujukan. Ahli berhormat, sekarang saya menjemput mengikut senarai pembahas. Saya menjemput Yang Berhormat Tangga Batu, kemudian diikuti oleh Yang Berhormat Stew. Sila Tangga Batu 5 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi dan juga Yang Berhormat Menteri. Wujudmu di sini di tanah anak merdeka, bagai obor ilmu memayungi putra-putrinya. Ini adalah permulaan lagu UiTM. Merujuk kepada butiran 021100 untuk Universiti Teknologi Mara, perbezaan peruntukan menyusut sebanyak 128,578